Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, ruang dan peluang untuk bersama-sama dalam sesi Facebook Live kali ini yang insya-Allah akan membicarakan tentang topik pemikiran ataupun perancangan kreatif untuk menyelesaikan masalah. Hadirin hadirat, mungkin ramai yang tertanya-tanya kenapa saya berpakaian pelik hari ini. Apabila kita hendak membicarakan tentang isu pemikiran kreatif, saya biasa dalam mana-mana training ataupun latihan yang saya berikan, saya akan meminta semua peserta datang dengan pakaian yang tidak biasa mereka pakai. Pakaian yang di luar kebiasaan, di luar rutin. Pakai sesuatu yang berbeza. Kerana apa? Kerana apa yang kita pakai, situasi di mana kita berada ataupun cara pandang kita, cara fizikal daripada arah mana kita memandang suatu masalah itu akan memainkan peranan untuk membolehkan kita berfikir di luar kotak, berfikir secara kreatif, bukan cara yang biasa untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi saya aplikasikan dalam Facebook Live saya pada pagi ini. InsyaAllah kita akan berbicara tentang pemikiran kreatif untuk menyelesaikan masalah. Kita perlu berada dalam satu konteks, satu setting yang baru, pakaian yang baru, tempat yang baru, cara fikir yang baru. Kerana kalau kita masih menggunakan ataupun mengaplikasikan cara pemikiran yang sama, kita tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Apa kena mengena dengan topi ni pula? Saya pakai topi sebab topik kita pada pagi ini, pada petang ini adalah untuk membicarakan tentang 6 thinking hat ataupun 6 topi pemikiran yang dipopularkan oleh Dr. Edward D. Bono. Hadirin hadirat, kita biasa menyelesaikan masalah dalam konteks peribadi. Masalah kita hadapi setiap hari, daripada bangun pagi nak pakai baju apa, nak makan breakfast apa, nak pergi mana, nak buat apa dulu di dalam keluarga kita. Kita fikir anak kita, pengurusan anak kita, persekolahan anak-anak kita, dan juga di tempat kerja. Kita bermesyuarat pagi, petang, siang dan malam untuk menyelesaikan masalah. Kita sebenarnya menggunakan pemikiran kita untuk membuat keputusan. Tetapi persoalannya, adakah kita mampu membuat keputusan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang efektif, ataupun kita sekadar ikut-ikut, sekadar mencuba-cuba, try and error, ataupun bagaimana? Ini persoalannya sebab kita tidak banyak terdedah dengan cara-cara membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Jadi Edward D. Bono membawa satu konsep 6 thinking hat, iaitu 6 topi. Saya pakai topi ni untuk memberikan gambaran kepada kita bagaimana menggunakan 6 topi yang berbeza untuk menyelesaikan satu masalah ataupun mencari idea ataupun untuk membuat keputusan. InsyaAllah kita akan mampu untuk menyelesaikan banyak persoalan, banyak masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan harian. Dia analogi dia macam ni. Kita beli kereta. Prestasi kereta tersebut, sama ada kereta tu mewah, BMW, Merc, yang laju, yang selamat, yang cantik, dan kereta yang biasa-biasa saja, mungkin kancil, mungkin seragam. Prestasi kereta yang mahal dan cantik dan mewah ini dengan prestasi kereta yang biasa-biasa, dia sebenarnya bergantung kepada pemandu. Kalau berlumba, sebagai contoh, kalau kita lumba antara dua kereta ni, boleh jadi kereta kancil dibawa oleh pemandu yang lebih berpengalaman, lebih pantas, lebih tangkas, boleh mengalahkan kereta Mercedes ataupun BMW. Begitulah analogi yang Dr. Edward D. Bono bawa. Dia kata akal pemikiran kita ni, dia macam kereta. Ada orang-orang yang terpelajar, ada orang yang pandai, ada orang yang bijaksana yang Allah kurniakan dengan dia otak pemikiran yang hebat, macam kereta Merc, macam kereta BMW tadi. Tetapi boleh jadi mereka tidak tahu menggunakannya bagaimana. Maksudnya mereka memandu kereta yang mahal ini dengan cara yang silap, dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak optimum, menjadikan mereka tidak dapat membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan cara yang terbaik. Boleh jadi orang-orang yang biasa, yang mungkin tidak terpelajar sangat, tidak pergi ke universiti dan tidak mendapat PhD, tetapi
cara mereka mengendalikan pemikiran mereka yang basi-basi itu penuh dengan kreativiti, penuh dengan imajinasi, penuh dengan perkara-perkara yang luar kotak. Dan boleh jadi mereka mampu menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan mereka lebih baik daripada orang-orang terpelajar. Ini adalah satu analogi yang menarik. Kita alhamdulillah semua dikurniakan otak, dikurniakan minda yang baik, saya percaya. Tetapi sejauh mana kita mampu menggunakan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita, masalah sama ada masalah kita atau masalah lain, itu merupakan persoalan dia. Okey, kita pergi pada satu persatu. 6 topi yang dipopularkan oleh Dr. Edward de Bono ini merujuk kepada warna-warna ini. Ada topi biru, ada topi hitam, topi putih, topi kuning, topi merah dan topi hijau. Secara asas, topi biru merujuk kepada proses kontrol. Kita mengawal, menyelenggara proses membuat keputusan dan proses berfikir. Saya akan ceritakan cara terperinci selepas ini. Topi hitam, okey, topi biru ni kita nak mudah ingat. Biru ni polis, biasa pakai seragam polis. Polis ni dia mengawal, dia menyelenggara, dia menyusun, dia meletakkan undang-undang. Okey, biru. Ingat, biru polis, proses kontrol. Hitam adalah topi yang kita pakai untuk kita berbicara, berfikirkan tentang masalah, tentang risiko, tentang barrier ataupun halangan untuk membuat suatu perancangan. Ingat, hitam biasanya gelap, malam. Jadi malam ni banyak masalah, banyak risiko, banyak kita punya barrier. Jadi ingat, biru polis, hitam malam, masalah, risiko. Masalah putih pula. Putih ni kita bayangkan satu sehelai kertas. Apabila kita nak berbicara tentang informasi ataupun maklumat yang kita ada, kita gunakan topi putih. Kuning. Kuning ialah benefit ataupun value ataupun nilai, manfaat. Nak senang ingat, kuning ni biasa kita kaitkan dengan matahari. Matahari memberi manfaat yang besar kepada seluruh alam. Jadi apabila kita nak berbicara tentang benefit, nilai sesuatu perkara, kita gunakan topi kuning. Merah. Merah ini hati, berkaitan dengan emosi, berkaitan dengan lintasan perasaan. Jadi merah. Hijau. Hijau ni berkaitan dengan kreativiti. Kita berfikir di luar kotak, mencetuskan idea yang baru. Kita nak kaitkan apa hijau? Warna hijau ni ialah alam. Kita bayangkan hutan yang penuh dengan kehijauan. Bila kita duduk dalam hutan, kita akan dapat banyak idea. Kita banyak pemikiran-pemikiran baru dan idea-idea yang segar. Okey? Jadi ini untuk memudahkan kita ingat. Saya bawakan satu analogi untuk mudah kita ingat. Biru polis, proses kontrol. Hitam ini malam, gelap, masalah, risiko. Putih ini kertas A4 putih, tempat kita meletakkan informasi atau maklumat yang kita kumpul. Kuning, matahari yang banyak benefit. Merah, hati kita, perasaan, emosi. Dan hijau, kita punya pemikiran kreatif. Kita akan pergi pada satu persatu. Topi biru. Bila kita menggunakan pemikiran ataupun topi biru untuk meletakkan matlamat, agenda apa yang nak dibincangkan, meletakkan masa berapa lama kita nak bincang perkara ini, dan juga meletakkan disiplin-disiplin, peraturan, undang-undang yang perlu dipatuhi oleh semua ahli mesyuarat. Ataupun kalau kita berbicara tentang, kita berfikir tentang seorang diri, apakah undang-undang dan peraturan yang perlu kita patuhi. Jadi itu berkaitan dengan biru. Biru ini ialah biasanya digunakan oleh fasilitator sesuatu mesyuarat ataupun orang yang mempengerusikan suatu mesyuarat. Dia memakai topi biru untuk memastikan tidak ada orang yang lebih masa, tidak ada orang yang melanggar disiplin, tidak ada orang yang contohnya apabila dikatakan sekarang semua pakai topi merah. Kalau ada orang yang memberikan idea hitam sebagai contoh, memakai topi hitam dan memberikan perkara-perkara negatif, perkara problematik sebagai contoh, jadi topi biru ni akan mengawal dan memastikan perkara tersebut diselesaikan. Boleh? Kita pergi pada yang kedua. Hitam.
Hitam ini adalah topi yang kita pakai apabila kita nak berbicara tentang masalah, kekangan ataupun risiko yang akan kita hadapi apabila membuat suatu keputusan. Berdasarkan pengalaman saya dan apa yang disebut juga oleh Dr. Edward Di Bono, topi merah hitam ni dia natural, semula jadi. Kita secara asas, sebab kita banyak terpengaruh dengan cara pendidikan barat, Western culture, Western education yang meletakkan penekanan kepada analytical thinking. Kita berbicara tentang pemikiran kritis. Jadi kita selalu banyak, kadang kita overdo, kita overthink about something. Menyebabkan kita biasa takut, kita banyak risk adverse, kita takut mengambil risiko, tidak berani untuk buat satu keputusan yang baru sebab kita banyak berfikiran ataupun bertopikan hitam. Jadi apabila dalam perbincangan kita nak fikir tentang masalah, tentang barrier, tentang risiko, ramai orang tak ada masalah secara asasnya. Okay, sebab memang kalau kita tak ada cara berfikir yang structured pun, kita biasanya memang fikir masalah dulu sebelum perkara-perkara lain. Okay? Tapi kita kena kawal penggunaan topi hitam ini supaya tidak keterlaluan dan mungkin akan menyebabkan kita menghadapi masalah untuk move forward dan bergerak ke hadapan. Topi hitam ini, idea-idea, risiko, masalah, kekangan ini perlu dijustifikasikan. Bila kita katakan, okey, mungkin saya bawakan satu contoh. Pada hari ini, mungkin masalah yang relevan kalau siapa ada syarikat ataupun siapa yang bekerja, apa yang berlaku hari ini sebabkan kemelesatan ekonomi, banyak syarikat-syarikat cuba mengurangkan kos. Ini akan reflect dalam bentuk manpower, mungkin ada setengah terpaksa berhentikan bekerja ataupun mengurangkan, menutup certain business dan sebagainya. Okay, kita ambil itu sebagai contoh yang real, sebenar. Jadi kita fikir pasal topi hitam ni fikir masalah, negatif, risiko. Apa risiko kalau kita kurangkan kita punya perbelanjaan? Contoh, apa risiko kalau kita membuang pekerja? Apa risiko, apa masalah yang kita akan hadapi? Apakah kekurangan? Apakah dia punya isu? Okay? Jadi kita akan senaraikan satu persatu. Sebaliknya, topi kuning, dia cerita pasal benefit. Dia opposite, dia berlawanan dengan topi hitam tadi. Apabila kita memakai topi kuning, kita kena senaraikan. Okey, sekarang dengan membuang pekerja, dengan mengurangkan kos operasi kita, dengan menghadkan bisnes kita disebabkan masalah ekonomi dunia ini, apa benefit dia, apa nilai dia, apa kelebihannya. Maksudnya setiap perkara juga perlu diberikan justifikasi. Sebagaimana hitam tadi, semua risiko perlu diberikan justifikasi, semua benefit, semua nilai juga perlu diberikan justifikasi. Dan kita juga melihat kepada benefit, manfaat jangka masa pendek dan juga benefit, manfaat jangka masa panjang. Bukan sahaja pada masa sekarang apabila kita berhadapan dengan kemelesatan ekonomi, tapi apabila keadaan ekonomi sudah semakin pulih dan kembali seperti sedia kala, jadi adakah kita masih mempunyai benefit, manfaat dengan mengurangkan bilangan pekerja sebagai contoh, ataupun meneroka cara virtual office sebagai contoh, meeting secara atas talian dan sebagainya. Jadi topik kuning ini ialah kita kaitkan tadi dengan matahari, manfaat. Kita berbicara tentang kebaikan-kebaikan yang akan diperolehi daripada sesuatu keputusan atau tindakan. Dia jadi susah sikit pakai topi kuning ni kalau tindakan tersebut kita memang tak suka. Memang pertama kali datang solusi tersebut, kita rasa macam tak akan berjaya, tidak akan memberikan manfaat. Tapi apabila kita pakai topi kuning, kita terpaksa memerah keringat dan pemikiran kita untuk fikir apakah kebaikan daripada tindakan ataupun solusi tersebut. Sama juga dengan hitam tadi. Setengah keputusan ataupun tindakan kita suka, secara personal kita rasa macam this must be it, ini mesti keputusan yang betul, kita rasa secara lintasan hati. Tetapi apabila kita meletakkan topi hitam, nak tak nak kita terpaksa perah minda kita untuk fikir mesti ada benda yang akan tak kena, mesti akan ada suatu masalah, mesti akan ada risiko jika kita mengambil suatu pendidikan. Jadi itu kita nampak benefit kita menggunakan topi yang berbeza ini untuk melihat sesuatu masalah, solusi ataupun perbincangan itu dalam aspek-aspek yang berbeza. Walaupun kita sebenarnya ada satu kecenderungan untuk berfikir yang kita
telah dididik daripada kecil, dengan pengalaman kita ataupun cara ibu ayah kita, cara persekolahan, sistem pendidikan mendidik kita. Semua orang ada satu kecenderungan cara fikir, tapi dengan menggunakan teknik Six Thinking Hat ni, kita mampu menjadi orang yang berfikir secara holistik. Bagaimana pula dengan topi merah? Topi merah ini kita kaitkan dengan hati, perasaan dan emosi. Tidak semua keputusan kita berbuat menggunakan fakta dan informasi. Dan saya berdasarkan pengalaman saya terlibat dalam di tempat kerja ataupun di dalam persatuan kita berfikir dan membuat keputusan, banyak sebenarnya kes-kes emosi dan perasaan lintasan hati ini memegang peranan yang lebih besar daripada fakta dan figure. Dan inilah hakikat. Dan kajian-kajian dibuat oleh psikologis, oleh pakar-pakar pengurusan organisasi juga merujuk pada perkara yang sama. Walaupun kita kata kita nak buat keputusan, mesti calculated risk, kita mesti berbuat berdasarkan fakta dan data, tetapi dalam banyak keputusan, emosi memainkan peranan yang penting. Bila kita pakai topi merah, kita pakai topi merah bila kita hendak mengetahui lintasan hati ataupun emosi setiap ahli mesyuarat tentang suatu keputusan. Dia kejap je, dalam 30 saat. Kita kata setiap orang, okey, 30 saat nyatakan perasaan anda. Anda rasa okey tak okey solusi ni? Anda rasa macam mana? Boleh proceed ataupun tak? Dan bestnya topi merah ni, dia tidak perlu justifikasi. Maksudnya, kalau topi hitam tadi kita kata ini risiko dia, ini kekangan dia, ini masalah yang mungkin kita hadapi, kita kena meletakkan justifikasi. Topi kuning pun sama, kita kena letakkan justifikasi. Kenapa kita kata benefit ni kita akan dapat ni, kalau kita buat ni, kita kurangkan bekerja, kita akan dapat manfaat ni. Kita kena justify. Tetapi topi merah tak. Apabila kita menyatakan emosi dan perasaan kita, lintasan hati secara ringkas, secara very spontan, kita tidak perlu beri sebab. Saya rasa tak boleh. Saya rasa tak sesuai, kita kurangkan manpower, dan benda ni akan memberikan kesan buruk pada syarikat. Cukup. Saya rasa. Ni rasa dan emosi dan tak perlukan justifikasi, dan benda ni perlu spontaneous. Okey, kita pergi kepada topi yang seterusnya, topi putih. Putih, kita bayangkan kertas A4. Untuk membuat satu keputusan, biasanya kita bermula dengan topi putih, iaitu kita mengumpulkan semua maklumat, semua data, semua informasi yang kita ada. Kita fikirkan apa lagi yang tak cukup, apa data yang kita perlukan, di mana kita nak cari, apa source dia, apakah pandangan orang lain. Kita berbicara pasal OPV, other people's view. Apakah maklumat informasi yang bukan saja datang kepada kita, tapi kita nak tahu juga apakah maklumat informasi yang ada pada orang lain yang perlu kita dapatkan, input-input luaran yang akan membantu kita untuk membuat keputusan. Dalam konteks contoh yang saya berikan tadi, sebagai contoh, kita katakan kita nak buat keputusan untuk mengurangkan kos operasi syarikat. Jadi kita kena senaraikan maklumat informasi. Sekarang ni kos syarikat kita berapa? Kita berhadapan dengan masalah apa? Berdasarkan keadaan ekonomi semasa, berapa keuntungan kita akan berkurang? Berapa pekerja kita, kos operasi untuk bayar gaji ni berapa? Kita punya pendapatan dalam bidang bisnes ni berapa? Dalam bidang ini seberapa? Semua data-data informasi ini kita kumpulkan. Dan ini adalah perkara yang paling asas sebelum kita mampu membuat keputusan yang baik. Apa fakta ataupun data yang kita tak ada lagi? Kat mana nak dapat? Jadi kita akan kumpulkan semua perkara ini menggunakan topi putih. Dan yang terakhir ialah topi hijau. Topi hijau ni menarik. Topi hijau ni, kita bayangkan suasana hutan, memberi idea baru, mencetuskan satu pemikiran luar kotak yang akan membantu kita untuk membuat keputusan. Kita menggunakan topi hijau untuk mereka cipta satu possibility, satu kemungkinan. Kita berfikir secara kreatif di luar kotak. Kita cuba mendatangkan idea yang tak pernah orang fikir, tapi first time kita nak buat. Benda ni boleh jadi tak logik, namun pun kreatif. Kalau kita berfikir dalam kerangka asas, kerangka biasa kita berfikir, kita tidak akan mampu menghasilkan idea-idea yang kreatif. Jadi kita boleh keluarkan idea-idea yang luar biasa walaupun tak logik apabila kita menggunakan topi hijau. Kita nak mencipta sesuatu yang baru. Saya ada banyak teknik apabila kita nak bicara topi hijau ni, pemikiran kreatif, dan ada tools dan instrumen yang kita
gunakan, saya biasa buat dalam latihan-latihan yang saya kendalikan. InsyaAllah dalam kesempatan yang akan datang kita cuba berbicara tentang topi hijau, kreativiti, berfikir di luar kotak dan mencipta idea-idea yang baru. Dalam konteks contoh yang saya bawakan tadi, apabila kita menggunakan topi hijau untuk berhadapan dengan keadaan ekonomi semasa, kita katakan kita perlu turunkan kos operasi, perlu buang pekerja sebagai contoh. Boleh jadi apabila kita menggunakan topi hijau dengan segala kreativiti dan idea baru yang kita dapatkan, kita akan kata sebenarnya tak perlu buang pekerja, kita ada cara lain yang lebih efektif, yang mungkin tidak pernah difikir digunakan oleh mana-mana syarikat sebelum ini. Tapi dengan menggunakan teknik-teknik kreativiti, kita mampu mencipta sesuatu yang baru. Jadi ini kelebihan topi hijau. Jadi apabila kita merangkumkan semua topi-topi ini, kita akan mampu berfikir secara holistik. Aplikasi dia macam ni. Dr. Edward de Bono kata, kita boleh menggunakan Six Thinking Hat ini dalam 3 cara. Yang pertama, apabila kita duduk seorang-seorang merancang dan merangka sesuatu, menyelesaikan masalah ataupun membuat perancangan strategi, kita tetapkan pada diri kita, okey, sekarang aku menggunakan topi biru. Okey, 15 minit sebagai contoh. Yang kedua, sekarang topi kuning. Aku nak fikir apakah kebaikan daripada perkara-perkara yang aku nak buat ni. Kemudian topi hitam dan sebagainya. Jadi kita menyusun masa berfikir kita dengan tersusun berdasarkan topi-topi yang kita sebutkan tadi. Yang kedua, dalam aplikasi conversation ataupun kita berdialog, kita berbicara dengan kawan, kita berbicara atau berdiskusi, kita menggunakan topik-topik ataupun menggunakan topi-topi yang disebutkan tadi untuk meneroka idea, untuk mencambah idea, untuk berdebat sebagai contoh. Kalau kawan kita terlalu menekankan fokus berkebaikan suatu perkara, yang kita kata kita tukar topi hitam, kita kata mungkin ada benda yang akan bermasalah, mungkin ada risiko kita ambil perkara ni. Ataupun sebaliknya, kalau kawan kita terlalu go by fact and figures, terlalu fokus pada item topi putih, terlalu kalkulatif, kita boleh menggunakan topi merah sebagai contoh, berdasarkan perasaan, berdasarkan rasa hati kita, berdasarkan gut feeling. Dan benda-benda ni membantu kita untuk berbicara dan berdialog dengan lebih baik dalam menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, penggunaan Six Thinking Hat ni ialah dalam mesyuarat. Apabila sebagai contoh kita mengendalikan satu mesyuarat untuk membuat keputusan, untuk membuat polisi, untuk menyelesaikan masalah, jadi kita ada satu kerangka cara fikir. Sebagai contoh, biasanya orang meletakkan topi biru pada permulaan. Okey, mula-mula meeting pakai topi biru dulu. Sebab apa? Topi biru ni meletakkan masa, disiplin, peraturan, agenda apa yang kita nak bincangkan. Kemudian biasanya yang kedua, orang akan kata, okey, sekarang selepas kita meletakkan misi dan visi, agenda meeting kita, kita menggunakan topi putih. On the plain paper, kertas yang kosong, kita senaraikan apakah maklumat yang kita ada tentang prestasi syarikat kita, tentang para pekerja kita, berapa bilangan para pekerja kita, berapa gaji setiap orang kita bayar, operasi syarikat kita, untung bagi setiap department. Jadi kita menggunakan topi putih untuk mencari maklumat, informasi sedia ada. Kemudian barulah biasanya kita gunakan topi kuning. Okey, berdasarkan maklumat tadi, keputusan antara option yang kita ada untuk membuang pekerja sebanyak sekian-sekian orang, apa benefit dia. Kemudian lepas habis semua bincang benefit, okey, semua orang tukar topi hitam. Kita bincangkan apa risiko dia kalau kita buang pekerja. Apa masalah, apa kekangan, apa komplikasi yang mungkin timbul. Kemudian sebelum kita berakhir, kita biasa menggunakan topi merah. Kita kata okey, berdasarkan informasi yang sedia ada, berdasarkan benefit yang telah kita bincangkan, berdasarkan masalah yang mungkin timbul, kita go around the table. Rasa-rasanya okey ke tak okey dengan keputusan ni? Semua akan menyatakan emosi dan perasaan masing-masing secara ringkas, secara sangat brief, sama ada nak teruskan ataupun bagaimana. Dan kalau kita ada masa dan ada kemahuan, kita boleh berbincang juga dengan topi hijau. Kita kata okey, kalau kita tak nak buang pekerja, kita tak nak berhentikan mana-mana bisnes telah sedia ada, apakah cara baru, apakah cara kreatif yang kita boleh gunakan untuk berhadapan dengan masalah ekonomi ataupun kekurangan dana yang kita hadapi sekarang. Dan biasanya setiap meeting, setiap mesyuarat, kita akan tutup kembali
dengan topi biru untuk merangkumkan, untuk merumuskan keputusan dan perbincangan yang telah kita adakan. InsyaAllah, ini cara asas. Kalau kita dapat menggunakan dan mengaplikasikan Six Thinking Hack dalam pemikiran kita secara peribadi, dalam mesyuarat-mesyuarat yang kita kendalikan, dalam perbualan kita dengan rakan-rakan, dengan ahli-ahli yang kita pimpin, insyaAllah kita akan bukan saja kelihatan bijak, tetapi kita akan mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang terbaik dan memberikan manfaat yang besar kepada organisasi ataupun badan-badan yang kita pimpin. Sekian.